pada pandangan imam-imam semasa itulah, orang-orang yang dikatakan Syiah yang mereka terima sebagai perawi-perawi mereka itu, sejauh pengetahuan mereka tidaklah sampai kepada Syiah yang melampau dengan arti yang rosak akidahnya, tak sampai ke situ. Sebab itu ulama-ulama kita yang kemudian ni mengatakan Syiah yang mereka terima itu pada hakikatnya adalah Syiah Mufaddilah sahaja, atau Syiah Tafdiliyah, bukan dengan arti Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah atau Ismailiyah, bukan itu. Pada masa itu tak begitu popular lagi, kecuali kalau ada ulama yang mempertikaikannya, maka perlu dilihat. Jangan pula dah orang ni terima jadi kita terima lah, tak boleh begitu. Orang yang belajar kaedah hadis ni tak boleh begitu. Bila ada orang yang sebut, kita kena renung, perhatilah apa masalahnya. Kalau yang dia sebut itu, terutamanya imam-imam kita ni cerdik, katakanlah dia ambil daripada Syiah, di situ kita nampak kebijaksanaan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang dikatakan Syiah tu, kalau dia ambil pendapat melalui dia lah, pendapat yang mana? Yang bercanggah dengan akidahnya, yang bercanggah dengan fahaman fiqh Syiah tu sendiri, itu yang dia terima. Bukan yang dia terima yang menyokong fahaman dia. Kalau yang menyokong fahaman dia tak boleh terima. Itu kebanyakan. Mungkin adalah yang terlepas, tapi orang lain semok pula. Orang lain kata ini menyokong pendapat dia, tak boleh pakai. Tapi secara umumnya mereka ambil yang macam tu. Contohnya begini. Syiah mengatakan tidak basuh kaki bila berwuduk, kena sapu sekaki saja. Maka imam-imam kita meriwayatkan hadis daripada orang-orang yang dikatakan Syiah. Riwayat mereka tentang basuh kaki, bukan sekadar basuh kaki. Riwayat wailul lil aqabi minan nar. Tumit-tumit yang tak kena air ketika berwuduk tu neraka, akan diselap oleh api neraka nanti. Maknanya kalau sapu ada kemungkinan tak rata tu, kena basuh lah. Jadi riwayat yang macam tu yang diterima daripada orang yang dikatakan Syiah. Riwayat itu tidak menyokong pendapat mereka, sebab mereka kata kalau basuh tak sah wuduk tu. Itu kebijaksanaan. Kalau dia ambil yang macam tu, ini kena perhatilah. Banyak tempat lah. Misalnya kalau dia ambil daripada Syiah, tapi yang menyokong, yang menyebutkan baik Abu Bakar, Umar, Uthman, yang menyebutkan baik. Sebab kalau Syiah betul, Syiah gerak lah, dia tak akan puji, kecuali kalau dia taqiyah. Kalau taqiyah mungkin imam-imam pun kena. Dengan sebab itu ada imam lain pula bagi pula, dia kata tak boleh terima. Ini Syiah ni, Syiah gerak ni muhtarik, Syiah hangus, dia kata. Kamu saja kata dia ada kecenderungan sedikit kepada Syiah, kamu kata dia taqiyah dengan kamu. Itu sebab kita kena tengok banyak pendapat tokoh-tokoh rijal, jangan tengok satu saja, tengok banyak. Lepas tu kita tengok benda yang dikemukakan oleh dia tu apa, yang diambil oleh imam kita daripada dia tu benda macam mana, yang menyokong aliran dia ke tidak. Biasanya tidak. Kalau yang tidak, boleh terima, tak ada apa, terima. Sebab dia menzahirkan diri dia sebagai seorang Islam. Kalau ada kecenderungan sikit sebanyak pun, itu kita kata dari segi kecenderungan politik saja, bukan sampai ke peringkat akidah. Itu kena ingat. Dalam Muqaddimah Muslim dulu kan kita telah belajar dah. Imam Muslim kata kita tak akan terima daripada perawi-perawi yang menerima misalnya akidah raja'an. Akidah imam-imam itu akan dibangkitkan sebelum kiamat, dan orang-orang tertentu akan dibangkitkan sebelum kiamat untuk menerima hukuman. Itu raja'an. Kalau Syiah yang percaya macam tu, sama sekali wala karamah, kata dia, tidak langsung kita tidak hormat. Mana kita tak akan terima riwayat dari Syiah yang macam tu. Tetapi saya sentiasa pesan pada anak buah saya, siapa pun kalau sudah disebut oleh ulama dia tu Syiah, kena berhati-hati. Dari sudut falsafah ni, untuk kita nak terima bukan Islam pun tak apa, tak jadi masalah. Sebab itu ulama kita bermudah-mudah, daripada orang kafir pun boleh terima. Tapi kalau hadis syaratnya nak terima kena Islam, itu beza. Adapun Ibnu Sina ke apa ke siapa, Ibnu Al-Farabi ke dan lain-lain, pendapat mereka itu hanya pendapat buah fikiran saja, dia tidak melibatkan agama. Dan mereka banyak mentafsirkan kalam ataupun pendapat Aristotle dan sebagainya. Itu perbincangan mereka. Kalau ia pun mereka ni berfahaman begitu, ia pun tak ada jadi masalah. Tetapi kita kena berhati-hati dulu, betul ke begitu, sahih ke cerita tu. Bagi saya, berdasarkan takat yang saya baca lah, dakwah-dakwah seperti itu perlu diragui. Kalau baca Ibnu Sina, betul, ayah dia betul, tapi dia tak jelas. Daripada tulisan-tulisannya tak nampak begitu pun. Itu masalah maruah seseorang tokoh juga, tak boleh kita mudah-mudah kecuali ada bukti yang kukuh. Anda kata kita terimalah, dia memang begitu. Siapa yang terima agama daripada dia? Yang orang terima tu dari segi mantik dia, falsafah dia, atau perubatan dia. Benda-benda ni daripada orang kafir pun boleh, tak jadi masalah pada kita. Bukan urusan agama. Dia kena tengok, kena tapis lah. Kena tapis lah. Mana-mana yang bercanggah dengan akidah kita, dengan ajaran kita, tak boleh terima.
Apalagi ada perawi-perawi tadi jelas sekali menampakkan fahaman dia tu memang dia bawa fahaman dia. Kesilapan kita, orang kita dulu bila menyusun sejarah ni, dia pakai ambil saja dalam tabarikh, dia tak tengok dah sana. Itu kesilapan. Akibatnya banyaklah tersebar di kalangan umat Islam ni fahaman-fahaman Syiah. Tapi kononnya tak nampak Syiah tu sebab kita kata kita ambil daripada Tabari. Tabari tu bukan Syiah, padahal perawi dia Tabari sebenarnya bertanggungjawab. Dia dah cerita dah siapa perawi dia. Kenapa kita tak menilai perawi dia? Dan bukan semua dalam kitab dia tu semuanya perawi Syiah. Kadang-kadang perawi yang menyebutkan benda yang betul, yang baik pun ada juga Syiah, ada. Dia ambil semua. Dia tu sebagai jami', peringkat pengumpulan maklumat tentang sejarah Islam. Ia bukan semuanya, bukan fakta. Kalau kita anggap itu fakta, silap sekali. Macam mana kita nak kata fakta sedangkan dalam tu berapa banyak yang bercanggah, sama-sama riwayat dalam tu sendiri. Jadi yang ada satu yang fakta, maksudnya masih belum dipilih lagi. Sepatutnya kita kena buat begitulah terhadap Tabari itu baru betul. Kalau tidak, bahayalah. Itulah yang berlaku macam-macam lah sebut dalam sejarah Islam kan, turut-turut kan, sebab puncanya ambil tanpa tapis.